Selamat sejahtera dan selamat tengah hari kepada Tuan. Nama saya Leong Yao Rong, nombor metrik 01TE1F2001. Computer skill tu ada Hari buat ini tak? saya nak buat pembentangan Cakap topik gambar. tentang bertanggungjawab Pandai mahasiswa terhadap keluarga dalam konteks pembinaan keluarga sejahtera. Ini ialah isi kandungan. Sekarang saya cakap tentang pengenalan dengan keluarga punya. Keluarga ialah satu sebab kumpulan graf- manusia graf yang kan? dihubungkan Kau tak jelaskan apa melalui yang ada dekat graf tu awal-awal. pertalian antara perkahwinan dan pengambilan anak angkat, di mana contoh graf ni. anggota-anggotanya tinggal di satu tempat di bawah satu atap dalam keadaan yang saling bergantungan. Yang isi yang saya nak cakap punya ialah perangan mahasiswa. Mahasiswa ialah seorang boleh membuat tu keluarga jadi bahagia dan bahagia. Menjaga tu maluan keluarga ialah ibu bapa telah membesarkan anak-anak dengan memenuhi kasih sayang dan melupakan berbagai tunggangan sepanjang pendidikan anak-anak. Mengapa ibu bapa buat macam ni? Ialah untuk mahu anak menjadi seorang yang mempunyai ilmu dan boleh membuat sumbangan kepada masyarakat, negara dan keluarga. Apabila ibu bapa tahu tu mahasiswa dapat mensumbangkan kepada masyarakat, negara dan keluarga, mereka macam berasa bangga kepada anak mereka. Yang second point ialah berdikari. Jadi seorang mahasiswa dalam keluarga yang penting punya nilai ialah berdikari. Jika seorang mahasiswa tidak dapat berdikari, dia tak boleh menjadi tu keluarga lagi baik. So berdikari ialah banyak penting punya. Contohnya, jika ada masa depan, pun boleh buat tu kerja rumah untuk membantu ibu bapa dan macam boleh keluar cari wang saku untuk keluarga untuk mengurangkan pembatasan dekat keluarga. Yang mahasiswa punya, yang mesti tahu punya, yang ketiga punya point ialah mengetahui tanggungjawab. Seorang mahasiswa di dalam keluarga mesti nak mengambil berat kepada keluarga, kerana ambil berat boleh merapatkan hubungannya, dan seorang mahasiswa pun nak ilmu yang mencukupi untuk membinakan keluarga yang bahagia. Yang saya punya pembentangan sampai sini. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera. Nama saya Andy Fong Kai En dan nombor metrik saya adalah 01D19F2005. So, seperti yang dinyatakan oleh Leong tadi, iaitu peranan-peranan mahasiswa dalam konteks pembinaan keluarga sejahtera. So, sekarang saya akan membentangkan apakah sebab-sebabnya mahasiswa sering melaksanakan tanggungjawab mereka dalam konteks pembinaan keluarga sejahtera. Sebab utama mengapa mahasiswa melaksanakan tanggungjawab mereka ialah sebagai tanda membalas jasa kepada ibu bapa mereka. Hal ini demikian kerana ibu bapa telah menjaga dan mendidik kita sejak dari kecil supaya agak satu hari nampak kita menjadi seorang yang berjaya di masa depan. Selain itu, ibu bapa juga sentiasa memberi nasihat kepada kita apabila kita menghadapi masalah ataupun cabaran. Walau bagaimanapun, para mahasiswa perlu berfikir secara rasional di mana mereka mengetahui perkara yang baik dan buruk supaya tidak memilih keputusan yang salah. Oleh itu, para mahasiswa tidak akan mengecewakan ibu bapa mereka dengan membuat keputusan yang salah.
Jika mahasiswa telah membuat kesilapan dan terlibat dalam perkara yang buruk, ini akan mencemarkan nama baik keluarga dan imej keluarga. Di samping itu, seperti yang kita tahu, jika mahasiswa tersebut mahu melaksanakan tanggungjawab mereka di dalam keluarga mereka, mestilah boleh mencapai status kebahagiaan keluarga. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera. Nama saya lah Lin Zichong dan nombor pendaftaran saya lah 01 DEE 19F 2008. Seperti yang dibentangkan oleh NT tadi, apabila mahasiswa menghadapi cabaran, jangan mudah berputus asa. Bak kata pepatah, kalau tidak dipecahkan ruyung, mana kan tapas sagunya. Jadi, sekarang saya ingin membentangkan tentang cara mengatasi cabaran tanggungjawab mahasiswa terhadap keluarga dalam konteks pembinaan keluarga sejahtera. Poin yang pertama untuk mewujudkan keluarga sejahtera adalah memupuk hubungan yang baik dalam keluarga. Terdapat berbagai cara untuk memupuk hubungan yang baik dalam keluarga. Antaranya ialah mahasiswa harus meluangkan masa bersama keluarga. Jadi, bagaimanakah cara untuk meluangkan masa dengan keluarga? Kita boleh membuat banyak aktiviti bersama keluarga, sebagai contoh, melakukan aktiviti bersama-sama seperti bergotong royong ataupun membantu ibu bapa dalam melaksanakan tugasan di rumah. Hal ini bukan sahaja dapat membantu mengeratkan hubungan keluarga, tetapi juga dapat membantu ibu bapa untuk meringankan beban mereka. Kita tahu, zaman sekarang ibu bapa terlalu sibuk dengan pekerjaan masing-masing tanpa memikir masa untuk diluangkan bersama dengan ahli keluarga. Begitu juga dengan mahasiswa kita sendiri yang sibuk mengejar tarikh akhir untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah diberikan oleh pensyarah ataupun guru masing-masing. Jadi, ibu bapa dan mahasiswa seharusnya bercuba untuk mencari kelapangan masa sekurang-kurangnya hujung minggu untuk diluangkan bersama keluarga. Dengan berbuat demikian, ini juga dapat membantu anak-anak muda sekarang untuk mengurangkan keasyikan mereka terhadap gadget masing-masing. Selain itu, mahasiswa juga harus menguruskan masa dengan bijaksana. Sebagai contoh, mahasiswa boleh membuat satu timetable, iaitu jadual harian dengan membahagikan aktiviti harian mengikut kategori. Dengan berbuat demikian, mahasiswa dapat menguruskan masa dengan bijaksana dan mempunyai masa yang lebih untuk meluangkan bersama-sama dengan ahli keluarga. Dengan ini, hubungan antara keluarga dapat dieratkan dengan lebih mudah. Seterusnya, bagaimanakah cara untuk membina keluarga yang sejahtera? Caranya adalah taat akan perintah kedua-dua ibu bapa mereka. Tanggungjawab dalam taat akan perintah ibu bapa adalah perkara yang amat penting bagi kita sebagai mahasiswa ataupun sebagai ahli keluarga. Hal ini diperkatakan begitu kerana ibu bapa telah membesarkan anak-anak dan telah mendidik anak-anak untuk menjadi orang yang berguna. Begitu juga dengan harapan anak-anak dapat memberikan yang terbaik untuk ibu bapa dan keluarga. Namun, apakah perasaan ibu bapa apabila anak-anak ataupun mahasiswa seperti kita mengingkari perintah ibu bapa dan tidak menghormati mereka? Sudah tentu mereka akan berasa kecewa terhadap diri kita sendiri. Lantaran itu, bagaimanakah cara yang baik untuk taat akan perintah ibu bapa? Yang pertama adalah kita sebagai mahasiswa juga sebagai anak haruslah mendengar nasihat dan tidak membantah pesanan daripada ibu bapa kita. Misalnya, apabila ibu bapa kita melarang kita dalam melakukan sesuatu perkara, kita harus mendengarkan nasihat mereka. Kebanyakan anak muda zaman sekarang bersikap terlalu agresif dan mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan perasaan keluarga. Jadi, kita sebagai anak yang baik dan mahasiswa yang baik haruslah memikirkan perasaan ibu bapa terlebih dahulu. Kita haruslah mendengarkan kata-kata ibu bapa kerana apa yang dikatakan oleh mereka sudah tentu merupakan yang terbaik untuk kita. Akhirnya,
poin yang keempat iaitu poin yang terakhir adalah bergaul dengan orang baik. Kita tahu generasi muda sekarang mudah melakukan perkara yang negatif disebabkan ajakan rakan sebaya. Secara umumnya, kita tahu bahawa ajakan rakan sebaya yang negatif dapat menimbulkan kesan yang negatif kepada diri kita sendiri. Oleh itu, kita harus bijak dalam bersahabatan. Apabila kita bersahabat dengan orang yang baik, otomatik kita juga dapat mencontohi sikap mereka yang baik. Begitu juga sebaliknya. Kesimpulannya, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Mahasiswa dapat mengharungi apa-apa cabaran yang dihadapi sekiranya mereka tidak melepaskan batu di tangga. Dengan ini, mahasiswa dapat berjaya dalam masa hadapan mereka dan menjaga nama baik keluarga. Itu sahaja daripada pembentangan saya. Sekian, terima kasih. Saya Jenis Bunga Anak Gerajik. Saya merupakan pembentang terakhir untuk kumpulan Creator. Pada pembentangan kali ini saya akan membentangkan kandungan 4.4 dan 5.0. Okay, saya mulakan dengan kandungan 4.4 iaitu kesan pengabaian tanggungjawab mahasiswa terhadap keluarga. Kesan pengabaian tanggungjawab mahasiswa terhadap keluarga terbahagi kepada 3 iaitu membawa keruntuhan kepada keluarga, pergaduhan akan berlaku dan imej keluarga tercemar. Saya mulakan daripada imej keluarga tercemar. Imej keluarga tercemar berpunca daripada masalah disiplin dan tingkah laku mahasiswa sewaktu berada di institusi ataupun di luar institusi. Sebagai contoh, jika mahasiswa tersebut melakukan masalah disiplin di institusi tersebut, ia akan membawa nama keluarganya sekali. Seterusnya, pergaduhan berlaku. Pergaduhan berlaku berpunca daripada kurangnya komunikasi antara keluarga dan mahasiswa tersebut. Sebagai contoh, mahasiswa kekurangan masa bersama akan menyebabkan kurangnya komunikasi antara keluarga yang akan menyebabkan perselisihan. Seterusnya berlakulah pergaduhan. Dan yang terakhir iaitu membawa keruntuhan kepada keluarga. Ini disebabkan jika mahasiswa tersebut merupakan anak sulung di dalam keluarga tersebut dan ia merupakan contoh kepada adik-beradiknya, dan ini akan berlaku jika kedua ibu bapa mereka sudah tiada lagi. Sebagai contoh, mahasiswa tersebut merupakan anak sulung di dalam keluarga tersebut, tetapi dia tidak memberi teladan yang baik kepada adik-beradik. Seterusnya, adik-beradik yang lain akan mengikuti jejak mahasiswa tersebut. 5.0 Kesimpulan. Kesimpulannya, tanggungjawab mahasiswa amat penting dalam pembinaan keluarga yang sejahtera kerana mahasiswa merupakan contoh kepada adik-beradik dan harapan masa depan keluarga. Itu saja daripada saya. Terima kasih kepada Sir Jaya